Okey, hai. Kita sambung balik kat bahagian B. Bahagian B ni dia ada 4 soalan. Satu soalan 10 markah, jadi 10, 10, 10, 10, 40 lah kan. 40 markah campur 60 markah tu jadi 100 lah. Okey, kita tengok. Okey, skop soalan. Dia selalunya dia akan tanya soalan yang berkaitan dengan elemen multimedia, nombor 1. Nombor 2, cara nak sunting. Sunting tu dalam bahasa Inggeris edit lah. Cara nak edit elemen teks. Kemudian dia ada analisis soalan. Yang ni sebenarnya dia nak linkkan soalan-soalan yang pernah masuk untuk setiap tahun. Nanti bila-bila cikgu akan explain lah. Okey, kemudian kita tengok pada contoh yang diberi ni. Kalau kamu tengok ada peta. Okey, benda yang pertama yang tips untuk jawab soalan ni, kena tengok arahan dia. Apa arahan yang dibagi. Contohnya kalau kita tengok kat sini, arahan dia, rajah 1 menunjukkan paparan asal, rajah 13B menunjukkan animasi motion guide yang dihasilkan menggunakan Macromedia Flash. Jadi kita punya pemikiran kita kata okey, dia nak tanya soalan pasal animasi kan. Jadi kita pun macam terus jawab. Tapi kalau boleh kita tengok dulu soalan nombor 1 dia, apa yang dia nak. Contohnya sekejap, sekarang ni dia kata cara menyisip, huraikan langkah cara menyisip kapal terbang daripada library ada ke stage. Jadi maksudnya dia tak suruh buat animasi pun. Kan? Dia nak tahu cara kita nak import. Bahasa Inggeris dia import lah. Cara nak import benda ni, kapal terbang ni daripada library ke stage. Jadi benda pertama kita tengok langkah dia, skor dia ada 2. Jadi cara nak import nombor 1, kita ambil pergi tekan pada file dan pilih import to library. Cikgu tak boleh tulis kat sini. Pergi kat file, import to library, masukkan, pilih gambar yang dikehendaki dan tekan OK. Kemudian pergi ke window dan pilih library. Kan? Pilih library. Daripada library tu pilih file kapal terbang.gif dan seret ke stage. Lepas tu kita boleh katakan lagi tekan butang transform tool ni untuk membesarkan image. Yang tu tak wajib lah. Kalau kita tengok tadi yang kita skor dia cuma ada 2. Jadi selalunya kalau bila skor ada 2, langkah pun selalu ada 2 lah. Kadang-kadang skor dia 5 tapi langkah dia 10. Maksudnya 2 lah markah yang dia diambil oleh pemeriksa kan. Jadi kita jawab ringkas sebab markah dia cuma 2. Okey, sekarang ni kita tengok yang skor yang tinggi ni 8. Dia kata menghasilkan animasi motion guide. Okey, cara nak menghasilkan animasi motion guide. Mula-mula kalau tak silap cikgu lah, mula-mula kita kena buat, kalau kita tak ingat, kita zoom, kita tengok dekat gambar-gambar ni kan. Mula-mula kena buat 2 layer. Satu layer peta, satu layer kapal terbang. Kita tengok sini. Lepas tu kat layer kapal terbang tu pergi ke masa ke berapa ni? Jenuh tengok. Masa ke 50. Masa ke 50, klik kanan, ambil insert keyframe sebab dia nak buat gerakan. Manakala bagi peta pula dia insert frame saja. Jadi pada kedudukan kapal terbang tadi dia kena buat apa kita panggil tu? Twin motion. Jadi detail lah sekejap lagi cikgu tunjuk. Lepas twin motion, klik kanan, ambil motion guide, lepas tu baru buat pergerakan. Jadi banyak lah, memang banyak sebab markah dia pun 8 kan. Rasanya bukan 4 langkah ni rasa 8 langkah.
Kalau andai kata terlebih pun tak apa. Dia sebenarnya sebab pemeriksa akan cari point markah dia. Kita tengok ada tak? Oh, yang ni cara lain. Tiba-tiba dia tanya soalan lain pula. Yang ni klik basic. Okey, faham dah. Okey, dalam slide ni dia nak cerita kalau kita jawab soalan periksa tu, kita jangan jawab secara karangan. Jangan buat soalan karangan macam ni. Ni satu pemeriksa susah nak baca. Satu pemeriksa bagi markah sikit sebab dia tak nampak point yang diberikan. Kalau boleh jawab dengan point. Walaupun point tapi pastikan karangan kita tu ayat habis lah. Contohnya klik Basigon Tool dan bina segitiga. Selalunya kalau nak senang, bina segitiga menggunakan Basigon Tool. Selalu pemeriksa akan tertanya-tanya lah, buat segitiga pakai apa kan. Jadi mungkin kita pakai line tool ke kan, pencil tool ke, mana tahu. Jadi bila kita cerita ni senang lah. Pemeriksa bagi markah 2 markah contohnya lah kan. Okey, gunakan arahan seperti ni. Bina objek segi 4. Soalan dia suruh buat segi 4. Tapi janganlah kita kata buat segi 4. Jadi pemeriksa pun macam markah lah kan. Kita kata buat segi 4 menggunakan rectangle tool, ataupun kat sini pilih rectangle tool dan bina objek segi 4. Macam tu baru dapat maka shortcut lah. Selalunya macam contoh kalau kita buat flash, kalau nak preview kita tekan apa? Kita tekan shift enter kan, atau control enter untuk lihat video. Ada kadang-kadang kita ambil scene, kita ambil play scene, test movie, ingat dah, window test movie. Tapi lagi senang control enter tu, senang ingat lah, tapi ada kata dibenarkan. Okay, kita tengok. Okay, dia baru nak detail cara nak jawab. Aktifkan frame 1 kat sini dan namakan dia sebagai layer kapal terbang. Lepas tu seret layer ni ke sini. Okay, itu soalan nombor 1. Maksudnya kat sini dia tak suruh pun, dia tak cerita cara nak import kan. Sebab soalan dia, kalau kita tengok balik soalan dia suruh sisip tu maksudnya seret lah dalam ni kan. Drag, sisipkan. Okey, dia bagi contoh macam tu je, dia tak detail. Maksudnya dia tak detail 3 sampai 8 lah. Nanti bila-bila kita bincang hal tu. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Ni bahagian C. Bahagian C dia tak wujud. Bahagian C dimasukkan dalam bahagian B. Tapi still sama. Dia ada masuk integrasi elemen multimedia dengan keusahawanan. Okey, ni elemen multimedia. Kalau kamu ingat, elemen multimedia ada 5. Sebenarnya ada 6 kan. Grafik, video, teks, audio, animasi. Satu lagi apa? Interaktif ataupun interaktiviti. Lebih better interaktif lah. Okey, lepas tu dia ada 2 jenis. Selalunya dalam soalan periksa dia akan tanya persembahan linear ataupun persembahan interaktif. Persembahan linear tu maksudnya video tu daripada mula terus kiranya terus babak 1, babak 2, babak 3, babak 4 sampailah sekali lah. Manakala interaktif ni selalunya dia macam daripada home kita boleh terus pergi kat biodata, kita boleh pergi kat animasi, kita boleh pergi kat penghargaan. Lepas tu kita boleh tutup video tu. Mungkin satu lagi apa? Kredit. Kredit dah ada penghargaan tu kan. Audio lah kot. Okey, yang ni contoh cara nak jawab soalan bahagian linear juga. Tapi yang ni lebih pada papan cerita lah.
Macam dia detail kat sini ya, macam ni kita tahu tempat letak logo kat sini. .jpg, ni teks, yang ni butang interaktif, ni teks maklumat, ni video AVI, yang ni apa dia ni, alamak, okey. Kemudian ni cara nak jawab soalan. Kalau dia tanya apakah elemen multimedia yang boleh dimasukkan dalam video montaj ni. Jadi kita kalau elemen multimedia salah satunya teks lah. Jadi dia akan jawab gunakan teks korporasi SMK Seri Pagi. Saiz dia berapa, warna dia apa, kesan dia apa, dia ada, mesti kesan dia shadow kan, font yang digunakan apa. Ni bila dia detail kat ni, dia dapatlah markah untuk elemen teks ni. Kemudian kalau soalan tu berkaitan dengan grafik, ya kan, kita bagi detail, masukkan grafik apa, selalunya .jpeg, jpeg ataupun apa, bitmap tak boleh masuk rasanya dalam laman web ni, selalu boleh masuk jpeg saja. Jadi kena ingatlah jpeg ni ya. Grafik tersebut diberikan kesan alpha. Kesan alpha maksudnya dia macam background tu dia tak nampak. Kalau image tu logo, dia macam tak nampak background putih tu dia terus nampak logo saja. Dia macam kita panggil apa, transparent lah kan. Logo ni contoh logo sekolah .jpg. jpg ni dia kita macam nak tegaskan kat pemeriksa, kita tahu dia masukkan elemen grafik tu. Tadi jpg, sekarang ni MPEG. Kalau tengok MPEG pun kita tahu MPEG ni adalah audio. Jadi selalunya bila cakap pasal audio ni, dia ada beberapa jenis. Satu muzik latar, satu lagi kesan khas. Kesan khas lah macam bunyi tembak, bunyi muzik kan, ataupun satu lagi suara narasi, ataupun kita kata pengetua berucap, ucapan pengetua .mp3. Kadang-kadang ucapan pengetua pun boleh jadi dalam bentuk video, video AVI. Sekarang ni kita pakai MP4 ataupun kita pakai apa lagi, M4V. Tapi yang paling senang AVI, MP4 dengan MOV. Pemirsa faham lah tu. Kita bagi tahu video tu berapa minit dan ada kesan khas tak video tu. Contohnya kesan khas lain macam mungkin green screen, mungkin kesan khas ada transition, animation. Transition pun animation juga kan. Dia sebab animasi ni dia adalah gabungan. Contohnya kita panggil teks tu keluar dari kiri ke kanan, jadi kita ke tengah stage. Jadi bayangkan ni kiri, dia akan pergi ke tengah stage. Kita mungkin masa kita lukis jawapan tu, kita katalah teks tu akan masuk macam mana kan. Ni dia kata diberi kesan 3D putaran. Logo tu ada putaran. Jadi kita tahu lah animasi ni maksudnya grafik tu yang akan berputar. Okey, ni interaktif. Kalau kamu kena faham, interaktif adalah sesuatu yang kita tekan. Contohnya seperti laman web dengan flash. Contohnya dia kata kat sini butang. Kalau kamu ingat, ni interaktif butang. Jadi butang, kalau dia tekan butang ahli lembaga tu, akan dipautkan ke laman ahli keluarga.htm. HTM ni maksudnya laman web lah. Ataupun akan dipautkan ke www.smkmagung.com. Contohnya macam tu. Kita tengok lagi. Okey, ni dia bagi tajuk keusahawanan. Kalau ingat dulu masa kita buat keusahawanan, kita ada buat penyeraan kos kan. Maksudnya kiraan kos tu siapa yang terlibat dalam buat ni, siapa yang jadi pengurus, siapa yang jadi editor. Lepas tu
kos apa yang kita gunakan. Ingat tak yang kita buat tu? Lepas tu keusahawanan tu dia melibatkan periklanan. Macam mana kalau kita buat contohnya produk donat, macam mana kita nak iklankan di mana, di video, melalui video ke, melalui laman web ke, melalui poster ke, ya. Ni contoh jenis-jenis periklanan: iklan TV, web, laman sosial, Facebook, papan iklan elektronik, majalah, karentang. Karentang tu apa macam banting lah kan, banner lah. Papan iklan, risalah tu selalunya macam apa, kalau kertas A4 tu kita lipat 3 kan, lepas tu kita bagi ke orang kan, risalah lah tu. Ataupun iklan transit ni apa maksudnya macam iklan yang selalu ada dekat, kalau kita buka website tiba-tiba ada iklan naik atas tu kan, mungkin rasa itu iklan transit lah. Kita tengok periklanan bentuk persembahan multimedia. Kita ada TV, laman web, sana iklan TV ni video lah, laman web interaktif, laman sosial ni kita panggil macam Facebook apa tu, selalunya video lah kan. Papan iklan elektronik ni bergantung jugalah, kadang-kadang dia boleh jadi interaktif, kadang-kadang dia boleh jadi video atau animation ni kan. Kios maklumat tu selalunya macam kalau kita pergi kat universiti, dia ada macam laptop, tapi laptop tu macam bentuk yang macam bentuk part segi yang kita boleh touch screen kan. Itu kios maklumat lah. Okay. Kemudian huraian apa selalunya dia kata macam contoh kita dikehendaki buat iklan tentang produk kita, CD multimedia, contohnya CD bahasa belajar bahasa Arab. Okey, CD bahasa Arab ni kita nak iklankan contohnya kita pilih satu, iklankan di website. Okey, bila iklankan di website, kita kata masa dan tempoh periklanan ni, kita nak iklankan tempoh dia mungkin daripada masa dia bulan Januari, jadi tempoh dia sebulan. Lokasi periklanan, kat mana kita nak masukkan iklan ni, contohnya kita nak masukkan dekat laman web, ataupun kita nak masukkan lokasi periklanan ni, kalau kita buat poster tu kita buat kat cafeteria SMK Magong, contohnya macam tu lah kan. Lepas tu bentuk persembahan iklan, kita bagi tahu dia dalam laman web ni perlu kita nak cerita pasal produk. Nombor 2 mungkin kita buat montaj, lepas tu kita nak cerita pasal syarikat atau tawaran tu. Contohnya kalau kita kata kita beli satu dapat free pen drive, kalau kita beli 5 dapat free 1, contohnya lah kan. Jadi kita kena bagi tahu lah. Selalunya kalau dikata produk apa ditawarkan tu, kita kata mungkin free gift lah, dapat free gift. Contohnya macam ni: sebagai pegawai pemasar syarikat produk jati, maksudnya produk macam kayu lah, anda diminta untuk membuat promosi produk keluaran syarikat itu menerusi periklanan dalam bentuk persembahan multimedia. Jadi dia tak bagi tahu, kita kena rancang persembahan periklanan apa yang kita rasa nak buat. Jadi dia tulis cadangkan 3 bentuk periklanan yang sesuai. Nombor 1 mungkin kita iklankan TV, iklankan di TV elemen multimedia, elemen video. Kita iklankan di laman web interaktif, ataupun kita iklankan di stesen radio, iaitu elemen audio. Jadi ada 3 lah bentuk iklanan kat situ kan. Jadi pilih satu. Contohnya kalau kita kata kita kata interaktif di laman web, kita iklankan di laman web. Nombor 1 kita pilih. Okey, kita pilih satu tu, kita tetapkan kat situ, kita huraikan. Nombor 1 kita bagi tahu kita buat laman web. Lepas tu masa dia, kita buat masa bulan Januari hingga Februari contohnya. Tempoh masa iklanan persembahan, contohnya kalau kita buat video, kita nak tahu
tempoh persembahan video tu 5 minit ke kan. Adakah persembahan video tu mengambil masa 2 minit, 3 minit? Lokasinya mungkin kalau kita buat laman web, kita nak tahu laman web tu di mana, di www.facebook.com. yang tu kalau kita pakai social media. Kemudian bentuk persembahan kita macam mana? Bentuk persembahan tu kan selalunya tengok skor dia bagi 3. Jadi selalunya kena lukis lah. Ataupun kita buat storyboard kan. Selalunya walaupun dia bagi garis tu, kita still boleh lukis lah dekat garisan-garisan tu. Lepas tu persediaan tawaran. Mungkin kalau kita kata produk tu kayu jati, kita kata beli satu, yang kedua dapat diskaun 50%. Kita cari idea lah untuk membuat tawaran ni. Kemudian tiga bentuk periklanan ni. Ada iklan di televisyen. Ni jawapan dia lah. Jawapan bagi soalan ni. Dia kata iklan televisyen, elemen video, laman web, elemen interaktif, media sosial, elemen apa? Elemen teks kan. Dia jawab, tengok. Dia tulis masa 15 saat, tempoh tayangan ditayangkan selama 3 minggu, tarikh detail, lokasi sebabkan dia buat video. Dia kata dia nak tunjuk di TV1 dan TV3. Bentuk iklan ni, yang ni dia tak lukis, yang ni dia explain melalui kita panggil point. Iklan memaparkan lakonan sebuah keluarga yang sedang berehat di ruang tamu, mempunyai perabot-perabot keluaran perabot jati. Lepas tu iklan memaparkan image. Tadi video, ni image. Mungkin kita boleh cerita pasal audio, muzik apa yang digunakan kan. Iklan memaparkan tarikh promosi bermula 7 Ogos hingga 21 Ogos dengan tawaran-tawaran yang hebat. Tawaran dia apa ni? Percuma voucher bernilai RM200 dengan pembelian bernilai RM2,000 ke atas. Jadi kita yang cadangkan tawaran tu, tapi itulah tak mungkin tak logik, tapi kita cari yang bersesuaian lah dengan tawaran tu kan, tidak rugi kan. Contohnya kalau ni kalau dia jawab surat khabar selalunya elemen audio lah ataupun elemen grafik. Dia cerita lokasi di Akbar, tempoh sebulan, masa setiap hari Jumaat dan Sabtu. Maksudnya setiap hari Jumaat dan Sabtu, surat khabar Metro tu akan siarkan iklan ni. Bentuk iklan memaparkan image perabot, mengandungi peta lokasi, betul, grafik. Iklan mempunyai tarikh iklan tu berwarna, detail lah. Kita tahulah elemen yang digunakan, elemen grafik. Tawaran voucher percuma. Seterusnya dia akan bagi soalan yang berkaitan dengan kertas cadangan, pengiraan kos dan kos projek. Semua ni sana. Macam dulu yang kita buat latihan tu, pengiraan kos ni, kalau kertas cadangan dia cerita tentang projek kita lah. Kos projek tu selalunya kalau dia kata macam dia nak RM50,000, jadi RM50,000 tu untuk bayar kepada ahli-ahli, kena bayar kepada kos yang digunakan, contohnya kos sewa komputer ke apa ke. Kita tengok yang ni kalau kita jawab dalam kertas cadangan lah. Tajuk projek, kertas jenis persembahan, kumpulan sasaran, tempoh, anggaran kos. Jangan risau, dia nampak susah, senang je. Selalunya proses kerja ni, yang ni kita panggil proses kerja. Proses kerja ni akan bagi tahu orang yang terlibat dalam projek tu. Kena ingat, selalunya ada pengurus projek, bos lah. Mereka bentuk, pakar isi kandungan, pakar grafik, pakar video dan audio. Jadi ni tugas-tugas dia. Contohnya analisis ni selalu pengurus projek yang buat 3 hari. Reka bentuk pun mungkin dia nak buat analisis juga. Pakar isi kandungan dia kena buat juga. Dan pakar grafik dengan ni tak terlibat, jadi dia dash saja. Dia kira-kira
Okay, ni jumlah dia, jumlah hari dia. Benda ni perlu ada dalam isi kandungan lah. Tengok lah, mula-mula buat analisis dulu, lepas tu baru kita reka projek tu. Jadi kita tengok ada kelemahan ke, apa yang perlu diubah suai. Jadi kita pun buat pembangunan, kita bangun betul-betul lah projek tu. Lepas tu baru kita buat penilaian sama ada perlu buat perubahan ataupun tidak. Okay, ni contoh pembayaran yang dibuat. Kalau boleh pembayaran kita tu macam simple. Kerja 20 hari, sehari 300. Jadi upah dia berapa? Upah dia kita tak kosong 6,000. Okay, 6,000. Pasal pakai isi kandungan, disebabkan kiraan dia macam susah nak dikira di kepala. Jadi kalau boleh masa hari periksa tu kena bawa kalkulator, jangan lupa bawa. Tak kisahlah yang kita panggil saintifik ke tak, bawa je. Okey, jadi bila dah kira-kira semua, yang ni campur ni, hasil dia berapa. Macam ni senang, 12 kali ni 0024. Yang ni 10,000 pun senang, ni pun senang kira 2,000. Yang ni susah sikit kan. Ni 26 betul 26. Okay, so yang ni kita masukkan kos sampingan. Kos sampingan kita tu macam sewa, ataupun kita pakai kereta kena pakai duit minyak, sewa studio, makanan, minuman. Sebabnya selalunya soalan dia akan set kat kita, contoh 50,000. Jadi kita kena bagi tahu lah 50,000 tu kita spend untuk apa kan. Contohnya projek tu harga dia 50,000, tapi kita buat jumlah semua 10,000 je. Jadi bila 10,000 tu macam rugi lah kan. Jadi kita kena cari idea apa lagi kita gunakan duit tu. Macam contoh kalau macam buat animasi Upin, dia kena bayar kat orang yang buat audio, orang yang buat animasi, orang yang pengurus projek, macam tu jugalah kan. Lepas tu kena komputer canggih, kena render tu kena sewa komputer ke, kena pergi kat mana-mana ke kan. Sebab kadang-kadang nak render tu macam komputer kita tak cukup kuat, jadi kena cari komputer yang betul-betul kuat lah. Jadi dia kata cara nak hitung kos projek ni, jumlah kos buruh campur kos sampingan. Kos buruh ni, yang ni jumlah kos buruh campur jumlah kos sampingan. Itulah jawapannya. Okey. Dah habis. Okey, tak apa, nanti kita buat pelan-pelan. Hopefully kamu faham. Dia memang nampak macam serabut sikit kan, sebab macam bila kita nak buat benda ni kita tak dapat fikir. Sebab soalan ni macam soalan kebat tau, soalan araf tinggi. Tapi kalau kita faham betul-betul, okey, rupanya sebabkan kita nak capai kos ni, boleh zoom tak? Kita nak capai kos tu, sebab tu yang kita kena ni kan. Hang pula. Okey, sekian daripada cikgu. Bye bye.